Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya rasa saya nak teruskan saja. Boleh ya? Okay. Kita baru ada 142. Okay. So, tajuk kita hari ini lah chem diagram. Bila tengok pada tajuk tu pun kita tahu bahawa diagram, we are going to draw something, okay, about chemistry. Apa-apa je lah. Lagi dok lagi awak nak melukis muka Cikgu Nasrin ke, Cikgu Hawa ke, Cikgu Julia. Tidak, bukan. Tapi kita nak melukis apparatus yang terlibat dalam eksperimen. Okay, first ni kita akan pergi seminar, lepas tu baru kita pergi 10 soalan structure. Dah buka, okay. So, drawing the setup of apparatus. Gambar rajah perlu dilukis. Of course lah, takkan kau tengok je. Dah soalannya suruh draw the diagram. Draw the apparatus setup. Biasa soalan macam tu. Using scientific method, okay. Mengikut ciri-ciri tertentu. Untuk ciri-ciri gambar rajah kimia, bentuk radas mestilah menyerupai bentuk sebenar. Kalau kau lukis test tube, janganlah rupa macam pembaris. Mesti macam rupa test tube. Kalau awak lukis conical flask, memang macam conical flask. Janganlah macam baldi dekat dalam bilik air. Tak boleh macam tu. Okay. Diagram should be 2 dimension. Jangan buat 3D. Jangan buat 4D, 5D dengan bunyi kebabum semua ada. Tak perlu. 2 dimension only. Okay. Next one. Perkadaran yang sesuai. Test tube dengan burette. Pastikan burette tu memang lagi besar, lagi panjang berbanding dengan test tube. Janganlah test tube lagi besar daripada burette. Jenuh kau. Itu maksud perkadaran yang sesuai. Jelas. Tak nak shading. Shading kan macam awak belajar teknik PSV, pendidikan seni visual. Tak nak macam tu. Mesti jelas. Satu garisan sahaja. Berfungsi. Berfungsi ni dok lah dia boleh pop out daripada kertas. Kita boleh gunakan bahan tersebut. Tidak. Berfungsi ni maksudnya bila kita lukis wire for example, janganlah putus. Sebab wire yang putus tidak berfungsi. Test tube, berlubang kat bawah. Tak nak. Dia cukuplah berlubang dekat mulut dia sahaja. Itu maksud berfungsi. Tidak bocor, tidak pecah, tidak putus. Okay? Garisan tak putus. Dilabel semua bahan kimia dengan tepat. Ejaan ataupun formula yang betul. Formula salah, dikira salah ya pada diagram. Nama bahan kimia mesti tulis dalam perkataan. Okay. Tapi sekarang ni saya pun tak pasti. Mungkin ada kelonggaran. Tapi ideanya ialah bila nak label copper sulfate, you have to spell copper 2 sulfate, bukannya CuSO4. Digalakkan tulis dalam ejaan. Okay. Next one. Bersih. Bersih maksudnya tiada garis putus. Saya tadi tak ada garisan yang putus. Okay. Garisan yang tidak tajam. Apa tu? Maksudnya tidaklah bila awak garis kan, garis satu line. Jangan dia garis macam ada bulu-bulu. Tu tak mau. Okay. Tidak menggelapkan mana-mana bahagian. Shading, no shading. Bahagian larutan which is solution should be drawn by line with garis putus-putus lah. Garis putus-putus ya. Nanti saya tunjuk macam mana. Garisan putus-putus ni, saya rasa awak dah biasa sepatutnya garis putus, dash, 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 dash. Macam tu. Itu adalah garisan putus-putus untuk larutan sahaja. Okey, seterusnya bahan kimia dan radas dilabel dengan pen. Lukis, use pencil but labeling with pen. Next one. Drawing diagram must be functional. Sekali lagi, apa maksud functional? Kalau lukis tu maksudnya diagram tu boleh digunakan lah untuk eksperimen logik lah. Logik. Saiznya logik, sambungannya betul, tidak longgar, tidak putus, tidak pecah, tidak tercabut mana boleh cabut? Takkanlah benda tu cabut kan? Okay. Label as important apparatus, substance that is used, diagram can be helped. Can help the description of the answer but cannot replace the method or procedure of the experiment. Ini essay biasanya. Kau jangan anggap kau lukis diagram selengkap-lengkap ni kat atas, lepas tu prepare. Ni soalan essay ya. Prepare apparatus like diagram above. Memang tidak lah dalam kimia. Dalam kimia you have step by step. Okay, take, tidak lah. Go to library, go to chemistry lab, ask teacher Nasrin to go into the lab. Idoklah macam tu. Step by step tu maksudnya yang penting lah. Contohnya bila kita nak menyambungkan menyambungkan apparatus. Nanti kita dah pergi camp eksperimen pula ni. Attach, connect
electrode carbon with both crocodile clip, connect with the wire, connected to the batteries. Okay, dia mesti step by step. Itu kalau prosedur eksperimen lah. Okay, now we go some mistakes in drawing the diagram. Okay, nyalaan. Api tak perlu lukis Bunsen burner. Ini sepatutnya semua dah tahu. Cukup lukis anak panah ke atas dan perkataan heated. Okay. Ada setengah gambar awak tengok 2-3 anak panah. Itu biasanya kalau heated strongly. Tapi kena ada heated strongly lah. Ada sesiapa nak tanya? Sorry Hakim, are you talking? Okay, dia tertekan button ni je kot. Okay, saya kembali ke slide saya. Okay, heated ya. Heated strongly, kalau heated strongly kena ada perkataan heated strongly. Anak panah, 1 pun cukup, 2 pun boleh. Okay, tapi kalau heated biasalah. Tak perlu lukis Bunsen burner. Okay, next one. Aliran gas tidak ditunjukkan. Okay, bila gas masuk kena tunjukkan anak panah. Okay, label dry hydrogen gas. Dia kalau hydrogen gas saja tak cukup ya. Dia mesti dry hydrogen gas. Ini eksperimen bila hydrogen dengan metal oxide. Nak tengok, masa ni pernah tak ada dah eksperimen ni kot. Tapi masih boleh tahu ya, mesti ada aliran gas tunjukkan. Tapi kalau gas tu bubble, cukup bubble. Tak lukis bubble pun tak apa. Biasanya pada produk. Okay. Next one. Sokongan bagi bekas. Okay ya. Beaker ataupun copper can. Masa kita nak kira heat of combustion of the ethanol kan. Any alcohols. Okay. Janganlah kau biar terapung-rapung aja. Pastikan kita letak di tempat yang betul. Okay. Kalau copper can, kita tak pakai wire gauze. Kita pakai pipe clay triangle. Cukuplah bila lukis tu kau lukis bulat dia kat situ. Okay. Kalau beaker memang letaklah wire gauze ni pangkah-pangkah dan juga tripod stand ni. Okay. Perkataan heated mesti ada menggantikan perlambangan Bunsen burner. Okay. Yang betul macam ni. Okay. Liquid macam ni ya. Mesti ada dash-dash. Okay. Okay. Bagi radas yang permukaan bawahnya melengkung sangat tidak sesuai awak letakkan wire gauze. Okay. Kita letakkan pipe clay triangle ni pun tak habis nampak. Dia kena bulat-bulat. Okay. Apa lagi yang melengkung ni? Macam copper can tadi, walaupun permukaan bawah dia rata, tapi kita nak api direct contact dengan the copper can. Sebab tu kita gunakan pipe clay triangle. Dan ni biasanya crucible. Okay. Kita memang kena gunakan pipe clay triangle. Jangan pakai wire gauze. Okay. Bahagian larutan tidak ditanda dengan garis putus-putus. Ni biar pi macam ni. Dia tak boleh. Dia mesti ada garis yang putus-putus untuk solution. Okay. Pelukis bateri. Okay. Bila chemical cell ataupun nama lain dia ialah galvanic cell. Okay. Ya ke galvanic cell? Aku harap betul. Okay. Galvanic cell, chemical cell betul kan sama ya? Okay. Dia tak boleh ada bateri. Okay. Sebab chemical cell itself is the battery. Dia akan memberikan voltage yang diukur menggunakan voltmeter. Okay. Macam mana kita nak tahu dia galvanik ke tidak? Okay, tengok dia punya electrode. Kalau elektrodnya ialah 2 metal yang berbeza, dia adalah chemical cell. Bila elektrod dia sama ataupun biasanya carbon. Biasanya, saya cakap benda lain pun boleh. Biasanya carbon, dia adalah apa lawan chemical cell? Electrolytic cell. Okay. Ini penggunaan bateri. Hati-hati pada sel yang jenis macam mana. Okay, next one. Melukis gabus. Okay. Ramai lukis macam ni. Okay. Kadang-kadang dia vertical part kan. Okay. Tapi nak menunjukkan dia ketat, pastikan saya tak tahu nak panggil ni apa. Saya panggil conet. You panggil apa? The tick. Tick kan kutu pula. Benda kecil ni lah. Okay. Mesti berada di tengah gabus. Bukan di hadapan ataupun di belakang gabus. Begini. Lukis begini, dia macam tunjuk lah gabus ni melurut ke bawah, longgar. Cikgu, tapi ni cukup cikgu, tak ada pun gas boleh lalu. Iyalah, the idea is longgar. Okay, kalau macam ni memang ketat, gas tak akan lalu kat tepi-tepi. Gas akan pergi melalui delivery tube. Okay, so ini salah, ni betul bahagian atasnya, bahagian gabus ni. Okay, curung tisal mesti masuk dalam larutan. Okay, ini eksperimen bila kita nak menghasilkan gas. Contohnya tindak balas antara hydrochloric acid dengan zinc. Dalam ni biasa kita dah ada zinc. Kita masukkan concentrated hydrochloric acid. So dose tisel funnel punya saluran ni mesti sentuh pada solution.
Okay, tak boleh biar macam ni. Sebab ideanya kita akan hasilkan gas. Kalau lah macam ni, gas ni akan keluar kat dua tempat. Padahal kita nak sebelah kanan sahaja. Pergi ke next apparatus. Bila kita buat macam ni, gas tak akan keluar kat sini. Gas akan keluar melalui saluran yang belah kanan sahaja. Boleh? Kalau ada soalan, tanya ya. Boleh. Seterusnya. Okay. So, gambar radas tidak berfungsi bocor. Kat mana yang bocor tu? Okay. Mari kita tengok. Paras air dalam besin. Oh, bukan. Bocor ni maksudnya salur dia kalau terputus lah lukisannya. Okay. Yang ni pula ialah delivery tube. Okay. Biasanya hujung ni kita letak salur getah lah. Yang ni je kaca. Okay. Delivery tube ni melebihi paras air dalam besin. Okay. Ini biasanya eksperimen rate of reaction. Kita nak kira rate of reaction, nak ukur berapa banyak gas terhasil bagi setiap 30 saat. Okay. So yang betul macam ni, mesti di bawah paras air dalam besin. Boleh saya tanya tak? Dari segi prinsip fizik, seramnya. Kenapa agaknya mesti bawah paras air? Ada siapa-siapa boleh jawab? Any volunteer? Nak kena panggil nama ke? Nak Okey. Diam dia tandanya setuju. Saya setuju. Okey. Seronoknya siapa masuk sebagai guest ni. Tak ada nama. Susah saya nak panggil. Saya sukalah nama ni. Serang girl ni. Boy pun. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Okey. This girl. Nama dia ialah Madihah Yasmin binti Abdul Rahman. Saya tak tahu dia kelas mana. Pasti bukan kelas saya. Bukan kan? Okay. Madihah Yasmin, any idea why the delivery tube should be lower than the paras of the air dalam besin? Saya rasa because of atmospheric pressure tu, they will push the water inside the benda tu salur. Okay, so kalau ada betul. Kalau ada atmospheric pressure, apa jadi pada gas? Dia akan bubbles, dia akan dia akan nampak berbuih dekat dalam that apa? Burette. Yes, burette. Memanglah kita nak buih atau bubble tu gas tu masuk dalam burette. Tapi saya suka awak dah sampai dah dekat atmospheric pressure. Okay, good. Itu perkataan tu bagus. Lepas tu atmospheric pressure tu kalau kita letak di atas air je, nanti dia tak dapat nak dia tak dapat nak push atmospheric pressure tu, tak boleh nak tolak air tu. Tak boleh nak tolak air keluar. Okay. Displacement, right? Sesaran bahasa Melayu dia. Is it? So dapat tak kita kumpul gas dalam burette? Saya nak tanya, kalau kita buat radas macam ni disebabkan ada atmospheric pressure. Dapat ke tak dapat kumpul gas dalam burette? Tak dapat. Okay. Saya nak itu je. Thank you. So, betul. Bila semua radar dua-dua ni ada atmospheric pressure. Okay. Cuma bila kita terlalu tinggi, atmospheric pressure tu terlalu tinggi. So, ideanya ialah kita nak kumpul gas masuk dalam burette. Disebabkan terkeluar daripada paras ni, gas tak akan masuk. So, gas tu tak tahulah bertakung kat mana. Dia kekal kat dalam ni je lah. Sebab tekanan kat sini adalah rendah berbanding dekat luar ni. Okay. So, gas tak akan keluar. Tapi kalau macam ni, tekanannya sama. So, ada tekanan sikit kat sini, gas akan terkeluar dan masuk ke dalam burette. Objektif kita memang nak masukkan gas dalam burette sebab kita nak ukur berapa banyak gas yang kita kumpulkan. Boleh? Okay. Itu logiknya. Idok lah dia tanya macam tu. Tapi saya nak awak berfikir awetnya. Macam tu lah. Okay, gambar raja aras tenaga mesti tepat dan berlabel. Okay. Reality dalam periksa, sepatutnya awak letakkan apa nama reactant. For example, copper plus copper sulfate produce apa benda copper plus copper sulfate apa? Zinc plus copper sulfate. You will produce zinc sulfate plus copper. Itu ialah biasanya exothermic. Ini endothermic ni suka hati aku nya. Kat sinilah sepatutnya. Okay ya. Dan letakkanlah bahan reactant dengan produk yang betul. Dan di tepi ni mesti ada delta H. Okay. Kalau perlu label exo dengan endo, label. Perkataan energy. Tolong, ini antara benda yang korang selalu lupa. Pastikan ada label energy. Okay, next one. Ini ialah susunan atom.
dalam solid, okay. I think chapter 2, ada 2 cara untuk solid. Sama ada beza ataupun ruang antara atom ialah bentuk segitiga ataupun bentuk sama je ni. Satu lagi ialah bentuk segi empat. Sorry, ini segi empat pun segi empat. Satu lagi ialah segitiga ya. Dua-dua kita terima. Cuma saya minta saiz setiap atom adalah sama. Tapi kalau ini pure metal lah. Pure, dua-dua pure ya. Okey. Mesti sama. Macam mana nak buat? Pastikan ada pembaris yang bulat-bulat tu. Okey, unit kimia untuk SPM ya akan sediakan pembaris, tapi kami biasanya akan letak di penjaga orang jaga exam tu. Kalau perlu angkat tangan dan pakai dan buy turn. Or else tak nak tunggu turn, kena beli sendiri. Pembaris yang ada bulat-bulat. Ada banyak. Kami punya bentuk bulat. Saya tengok anak saya ada je bentuk biasa, pembaris biasa. Itu pun bagus. Okay. Kalau tak ada juga tak payah beli. Kita punch je plastik pembalut buku yang tebal tu, yang keras tu. Boleh pakai. Okay. Alloy. Okey, kalau alloy biasanya datang daripada dua metal yang berbeza, dua atom yang berbeza. Satu besar, satu kecil. Macam mana nak tentukan yang besar? Besar tengoklah. RAM dia besar, besar lah. Kalau RAM dia kecil, kecil lah. So, pastikan bezakan saiz antara dua atom. Okey, lukisan mesti jelas dan label mesti ada. Baik, setakat ni dah habis dah seminar ni. Bukan seminar bahagian bercakap-cakap ni lah. Ni bahagian exercise. Ada 10 exercise yang awak kena sediakan. Sediakan pula jawab. Okay. So ini adalah soalan yang pertama. Saya rasa macam ramai tak buat. Saya bagi awak tempoh buat. Tapi tak lama. 30 saat. Kau sketch lah apa yang patut dalam iPad. Kalau boleh buat side by side. Okay. Sebelah team, sebelah lagi yang apa PDF yang awak kena lukis. Okay, dalam iPad. A student intends to electroplate an iron spoon with silver to make it more attractive. Draw a label diagram showing the apparatus set up. Soalan saya, ada bateri tak ada bateri? Siapa nak jawab? Aina Hanani, orang pertama masuk tadi. Ada bateri ke tak ada? Tak ada. Okay. Electroplate tak ada bateri hang ni biar betik. Electroplate adalah application kepada electrolytic cell. So? Oh, ada. Kena ada bateri. Okey, itu ideanya. Ada bateri. Lukis bateri sekarang. Saya bagi awak dalam 10-20 saat. Apa yang dah siap boleh proceed dia bahagian yang mana-mana yang awak belum buat. Dah? Yang 4 orang tadi dah lah. Yang penting kita kena tahu dekat mana nak letak sudu, kat mana nak letak silver. Itu idea dia. Okey, untuk electroplate. Untuk electroplating, kat mana nak letak sudu? Okey, dekat anode ke kat cathode? Tu satu benda awak kena fikir. Satu lagi kau kena fikir. Anode tu yang bateri pendek ke bateri panjang lah? Okey. Anode ialah bateri yang panjang. Cathode ialah bateri yang pendek. Ingat cathode ke metode ke matik. Tu pendek. Okey, so kat mana nak letak sudu? Okey. Letak dekat mana? Anode ke cathode? Cathode. Cathode. Okay, bagus. Okay, thank you.
So, letak sudu. Ya, ada siapa-siapa perasan apa-apa kesilapan kat gambar ni? Dia macam ada rasa-rasa salah lah. Kat mana Tak ada pasal Swiss ke cikgu? Tak ada Swiss? Oh, Swiss tu optional. Tak apa. Okey. Label. Label. Siapa cakap tu? Label. Apa yang salah label? Saya dah label dah semua tu. Okey apa? Iron. Label positif dengan negatif terminal. Nama label positif terminal. Okey, soalan tak tanya. Boleh nak letak tapi tak perlu pun. Iron key tu. Tengok soalan. Soalan tanya apa? Soalan tanya spoon. Iron spoon. Yang pergi letak iron key buat apa? Okey, itu antara kesilapan yang sepatutnya awak tak boleh buat. So jangan terlalu rigid ikut buku teks. So label kat situ mestilah iron spoon. Okey. Okey ya. Antara saya nak highlight, nampak tak ada putus pun. Bagus. Ammeter boleh letakkan ataupun mentor pun boleh ya. Tugas ammeter untuk nak tahu bateri ni ada power ke tak ada power. Ada arus ataupun tidak yang mengalir melalui litar ni. Okey. So ini bukan iron key ya. Sepatutnya dia adalah iron spoon. Okay. S-P-O-O-N lah. Okey. Okey ya. Boleh? Dan mesti label pada label apa lagi. Air tu mesti air apa benda airnya. Electrolyte silver nitrate solution mesti dash. Okey. Next one. Second questions. Table 6 shows a list of apparatus and materials. So kita ada porous pot, kita ada beaker, connecting wires, galvanometer, lagi apa tu? Carbon electrode, bromine water, potassium iodide solution. So draw a label diagram to show the apparatus set up to investigate electron transfer at a distance. Okay, keyword dia kat sini. Investigate electron transfer at a distance. YouTube. Janganlah teringat YouTube joget-joget semua tu gambar, tidak. Tube berbentuk U, YouTube. Okay. The diagram must include the apparatus and material given in table 6. Mark in the diagram the positive and negative terminal. Yang ni memang jelas. Awak mesti label positif dengan negatif dalam sel. Okay. So mesti lukis YouTube. Mesti ada bahan-bahannya. Bromine water, potassium iodide. Tak kira ya, kiri kanan tak ada masalah. Okay. Tapi dia pakai porous pot. Tak bolehlah YouTube sebab dia pakai porous pot. Memanglah electron transfer at the distance biasa kita pakai YouTube. Tapi nampak ada porous pot, ada beaker. Dia tak sebut pun YouTube. So mesti pakai porous pot yang dimasukkan ke dalam beaker. Patutlah tak ada elektrolit yang digunakan untuk buat salt bridge. Okey ya. So macam mana kau rupa dia? Macam ni saya tak dapat tengoklah jawapan awak. Kalau kita buat kat day 1, senang nak seligi. Biasanya seligi orang tak buat dengan seligi kalau salah tak ada masalah, kita betulkan. Ya, biasanya seligi orang yang tak buat dengan orang yang tidak lah. Lah ni tak boleh. Okay, diagram dia lebih kurang macam tadi. Saya tunjuk terus ya untuk exercise tu. Yes. Saya lupa nak tanya tadi. Tak ada bateri. Okay, sebab soalan jelas dia cakap electron transfer at a distance dan tak ada bateri pun dalam apparatus di sini. So jangan lukis bateri. Yang ada galvanometer boleh, ammeter boleh ke? Ammeter jangan. Voltmeter biasanya ialah kelonggaran. Galvanometer ialah yang paling tepat. Okey. Label boleh label macam ni boleh, tanda positif dengan negatif pun diterima. Tapi kalau label eja lagi bagus. Okey. So, porous pot, kita ada bromine water dalam porous pot. Dan dalam beaker yang keseluruhan ni ialah potassium iodide solution. Electrode mesti label kedua-dua. Jangan kau label sebelah je ya, sebelah lagi dan sama juga cikgu faham je lah. Tak mau. Mesti tarik juga garisan label carbon electrode. Okey, macam mana nak tahu positif negatif terminal? Pada saya awak kena buat equation sebenarnya. So what will happen? Okay. Dalam bromine water, biasa bromine awak akan dapat Br2. Okay. Memang Br2 lah, itulah formula bromine. Bila bromine dia akan jadi bromide. Okay. Br minus. Okay. Ini 2, ini pun kena 2 kak. So kat mana aku nak letak elektron ni? Kena fikir. So elektron letaklah jauh sikit. Bubuhlah kat sini. Tambah 2 elektron. Okay ya. Ni patutnya kena padam ni. Kat bahagian ni. Hilang terus semua. Okay. So anak panah.
So kat sini pula iodide. So iodide dia akan jadi iodine. Jangan ambil potassium ya. Biasanya kita ambil yang negatif dia. Ion negatif. So dia akan jadi I2. Apa yang saya buat ni? Saya tengah buat half equation nak menentukan yang mana positif terminal dengan negatif terminal. Okey. Dia dah buang elektron. Yang ni terima elektron. So pergerakan elektron daripada kanan ke kiri. Okey, ini pergerakan elektron. Elektron selalu dibebaskan daripada anode. Anode is always able and forever an electrode where electron will be released. Okay. Cuma dalam set ini, yang ini kita panggil sebagai tak ada bateri kan, voltage cell lah. Okay, voltage cell. Okay. Elektron dibebaskan anode ialah negative terminal. Okay, this is anode. Nama lain dia lah anode. Okay, negative terminal. Dan yang sebelah kiri ni ada cathode lah. Dah sebelah kanan anode, ini cathode. Saya buat cat dia lah ya. Tak larat nak menulis. Okay, boleh? Baru 2 soalan ni. Mari kita pergi ke soalan yang ketiga. Okay, seterusnya. Saya baca dulu. A metal Z is found containing some impurities. Z is located below copper in the electrochemical series. Draw a label diagram for apparatus setup. Okay, ini kita nak buat lagi gunakan electrolytic cell. Okay, tapi kali ni metal Z dengan copper. Okay, pastikan Z berada, dan dibagi tahu Z mesti di bawah copper. Saya ada 2 je. Tak emas, silver. So pilihlah mana yang satu yang logik. Okay, buat dulu ya. So, boleh lukis? Metal Z found containing some impurities. Okay. Ini SPM 2012 ya. Soalan 6, soalan esei. Set up. Soalan, ada bateri ke tak ada bateri? Saya dah sebut tadi kan? Electrochemical cell ataupun electrolytic cell. So, kena ada bateri. Electrolytic ada bateri. Voltage cell tak ada bateri. Okay. So, ada bateri. Okay. Ini rahsia ni. Ini memang skema SPM ni. SPM 2012 ya? Yalah tu. Tak adalah. Terang tu dia tulis ni. Tak adalah, bukan skema sangat pun. Okay. So, mesti ada bateri. Okay. Mesti ada 2 metal. Ni kau janganlah lukis bentuk sudu pula. Tak perlu pun. Sebab kita nak purify sahaja. Okay. So, tempat anode iaitu negatif, cathode iaitu negatif, kita akan letakkan pure metal. Di mana semua metal yang nak kita, atom metal Z akan berkumpul pada pure metal Z. Impure metal Z pula kita letakkan pada anode. Dan impure metal Z akan menipis. In English apa? It will dissolve and become thinner. Okay, dissolve and thinner. Thinner menipis lah. Itu istilah yang harus awak gunakan. Okay, kat gambar ni nampak tak ada apa-apa kan? Tak ada ammeter. Semua tak ada. Swiss pun tak ada. Okay, so sebenarnya dalam skema SPM kami minta yang basic sahaja. You nak letak Swiss? Boleh, tak ada masalah. Cikgu, saya nak letak apa ya, yang perintang boleh laras tu. Tak payahlah. Tak payah, nyusahkan awak aje.
Okey. Paling kurang biasanya saya suruh letak ammeter ammeter. Sebab kita nak tahu arus ada ataupun tidak. Okey. Ammeter bukan galvanometer, bukan voltmeter. Nampaknya R reject. Okey. Dan larutan mesti ada dash 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 sebab dia air larutan. Boleh? Ini nak kena bersedia ya. Nama-nama lain pun saya nak sebut kat ni. Macam rindu je nak sebut nama semua orang kan? Okay, exercise 4. Diagram 5.1 shows the graph of the mass of zinc against time for the reaction between zinc and hydrochloric acid. In this experiment, 5 grams of zinc is added into 100 cm³ of mole per dm cube hydrochloric acid to study the rate of reaction at the temperature of 30 degree Celsius. Soalan nak apa sebenarnya? Okey, soalan dia pada muka surat seterusnya. Okey. So ini graf yang dimaksudkan tadi. In this experiment, the rate of reaction can also be determined by measuring the volume of hydrogen gas. Okay, this is rate of reaction. Kita nak kumpul hydrogen gas. Okay, produce at regular interval time, maybe every 30 second, every 1 minute. Okay, draw the apparatus set up for the experiment. Nak kumpul gas dalam apa ya? Janganlah cakap kumpul gas dalam perut cikgu. Itu gas apa tu? So, lukisan, sila lukis. Tindak balasnya antara hydrochloric acid. Tadi ya, hydrochloric acid dengan zinc. Okay. Dua benda ni awak kena fikir. Aku nak berbuh dalam apa? Buh dalam bekas. Iaitu biasanya kita gunakan conical flask. Okay. Pastikan awak lukis conical flask. Lepas tu, ada delivery tube. Lepas tu kita nak masukkan ke dalam satu apparatus yang kita boleh ukur by time. Every 30 second, measure the total volume in the apa ke binatang nama apparatus tu pun tak ingat. Apa ya? The upside down, the upright, the invertedly position. Inverted. Apa benda ya apparatusnya? Burette. Burette. Betul. 10 markah. InsyaAllah. Tak tahu siapa yang jawab tu. Tak boleh nak tambah. Okey, kena ada burette. Okey, lukisan burette. Mari kita lihat. Okey. Cuba tengok saiz yang logik. Walaupun kau tengok cikgu, kenapa chemical flask dia macam botol Q-Pie cikgu? Janganlah. This is conical flask. Bolehlah, boleh terima. Okey. Yang penting nampak saluran, jangan cecah air. Sebab apa? Kalau cecah air dengan air keluar, kita nak gas sahaja. Boleh saya tanya tindak balasan antara hydrochloric acid dengan zinc, gas apa yang kita dapat dia sebenarnya? Hydrogen gas. Yes. Hydrogen gas. Okay, very good. Hydrogen gas. Okay. So kita kumpulkan dalam burette. Burette pun jangan biar menegak sorang-sorang. Pastikan clamp. Okay, sebab tak logik dia tegak. Gravity kot, tergolek nanti. Okay. Size pun mesti lebih kuranglah logik lah macam ni. Okay. Water. And please dash the water inside a beaker. Salur pengantar mesti bawah paras air. Zinc pula-pula. Janganlah semua dash awak cakap dalam ni ada zinc dan hydrochloric acid. Saya kata mana pepejal zincnya? Dah larut dah semua tu cikgu. Habis dah. Baik kot tak payah lukis apa-apa. Kenapa tak payah lukis apa-apa? Eksperimen dah siap. Tadi buat dah siap dah. So tak payah lukis. Oh senangnya. Buat eksperimen semasa semasa biasanya awal eksperimen berjalan. Macam itulah. Kan dah habis kan awak cakap zinc dah habis dah. Tak payah lukis. Label ada cikgu. Tapi dia dah larut semua dah. Tak boleh macam tu. Okay. Ingat ya, pemeriksa nanti awak bukan boleh jumpa, boleh berlawan cakap ke apa. So, apa yang awak display kat kertas, itulah yang kami akan tanda. Okay, exercise 4. Sudah. Exercise 5. Saya ni tak bagi peluang awak buat ni, boleh ke ni? Exercise 5. Okay, baca soalan. Sepatutnya saya bagi awak dalam 1 minit lah kot buat. Okay ya. Laju berbenar nanti. Okay, table 5 shows the properties of 4 organic compounds. Each compound has 3 carbon atoms per molecule. Bila 3 maksudnya mono, di, tri. Ya ke? Bukan. Apa dia? Kalau carbon atom ni. Satu carbon apa, 2 carbon apa, 3 carbon apa? Mak Esah pergi. Pandai. Add dengan
prop. Pandai. Met at prop. Boot. Pant. Hex. Hept. Oct. Aku dah sampai octa. Okay. Non-deck. Kalau saya suka Mak Esah pergi bandar petang Khamis, penting orang nak datang nak minang anak dia. Terus cerita dia kan. Okay. So 3 ialah prop. So organic compounds W, miscible with water in all proportion, burns with blue flame to form carbon dioxide and water. Air dia larut dalam air. Boleh siapa-siapa teka what is W? Any volunteer? Mudah terbakar, bersih. Warna biru dia tak ada jelaga, tak ada soot. Yang penting ni miscible with water in all proportion. Alkohol. Alkohol. Thank you. Alkohol sangat larut dalam air. Okay, kita pergi X pula. W ni alkohol lah. Kalau 3 karbon, propanol. Okay, X, soluble in water, react with zinc to produce hydrogen gas. Soluble in water, react with zinc to produce hydrogen gas. Okay. Apa benda yang boleh react dengan zinc? Hydrogen gas. Ni patah balik chapter 6 form 4. Chapter 6. Dia adalah Siapa boleh teka X? Cepat. Acid. Carboxylic acid. Carboxylic acid. Siapa tahu nama? Propanoic acid. Propanoic. Pandai. Okay, thank you. 2-3 orang jawab. Bagus. Saya saja je nak ulang kaji untuk minggu depan exam kot kan chapter ni. Okay. So this is propanoic acid, carboxylic acid. Now we go to Y. Insoluble in water, decolorize the purple color of acidified potassium manganate 7 solution. Insoluble. Z dengan Y insoluble. Tapi hati-hati. Yang ini boleh decolorize purple color. So ada siapa tahu Y itu apa ke bendanya? Alkene. Tak dengar. Tengah in je macam tu. 19. 19? Alkene. Apa khabar? Alkene. Propane. Propane. Ganu mana tu. Janganlah sebut propane. Propin. Betul lah tu saja je dengan cakap awak. Propin. Okay. Propin. Ada double bond. Sebab tu the purple color of the potassium manganate, which is the manganate, it change into mangan lah. Okay. Dia oxidizing agent ya. So oksigen tu masuk ke dalam double bond yang ada dalam Y, which is propene. Okay, Z pula sweet smell, insoluble in water. Sudah apa benda je ni. Saya tadi nak teka propane, tapi bila dia kata sweet smell, tak jadi pula. Tapi sifat dia sama, insoluble in water. Sweet smell ialah ester lah. Okay, thank you. Ada orang nak teka. Bagus, betul. Saya dengar dia sebut ester. Okay, betul. Ada juga beberapa orang lain yang sebutlah hati. Itu pun betul. Bagus, pandai. Okay, tapi 3 karbon. So, mungkin etil metanoid ataupun metil etanoid. Sebab dia memang 3 karbon sahaja. Okay. Apa ke soalannya? Okay, so we have diagram 7. So, kita ada compound W. Aku dah tak tahu compound W apa binatang propanol. W ialah propanol. Okay. CH3, C3, H7. OH. Ini propanol. Dengan dehydration, dia jadi compound Y. Compound Y acid ya. Mestilah. Okay. Okay. Mesti jadi acid. C, kita buat C2 lah. C2H5. Satu lagi C, dekat depan lah COOH. Okay, dia akan jadi propanoic acid. Propanoid. Okay, propanoic acid. Okay, oxidation. Bila oxidation daripada satu O, dia akan jadi 2 O. Salah. Aku ni terbalik ni. Yang ini yang jadi C2H5. Tu saya termenung ni. Awak oxidation kat sebelah sini. Okay, so yang ni jadi C2H5COOH. Okay. So yang sebelah kiri ni dehydration, buang air. So tinggal C3H6 lah. Okay. So dia akan jadi alkin lah. Betul ke alkin? Why? Sorry, betul lah. Okay. So soalan dia ialah, bukan suruh lukis pun. Dia nak diagram lah. Macam mana nak buat eksperimen to collect Y from compound W.
Okey. Siapa yang dah buat latihan yang 8 carbon compound tu, 2 kali kau lukis dalam tu. Sila lukis kali ketiga sekarang. Awak memang kena buat latihan melukis ya supaya awak biasa. Sebab kadang-kadang bila kita tengok soalan, aku nak lukis apa? Apa eksperimen dia? Sebab tu kita kena latih. Macam mana nak draw apparatus. Dah lah eksperimen tak habis lagi buat kan? Kena latih. Saya tak boleh nak cakap kat lembaga peperiksaan, minta maaf lah budak kami eksperimen pun tak habis lagi. Boleh tak soalan eksperimen jangan keluarkan? Suka hati kau je. Tapi jangan risau. Macam awak semua sekolah satu Malaysia macam tu. Okay. So apa yang kita boleh buat ialah melalui teori you kena pandai melukis apparatus. Okay. Baiklah. Mesti ada combustion tube. Okay. Combustion tube pula. Boiling tube. Okay. Ini boiling tube. Okay. Boiling tube. Dan letakkan glass wool that soak in propanol. Kena guna perkataan soak ya. Sebab memang kita nak basah lencun. Okay. Porcelain chip heated and the gas produced which is ini propanol. Dia akan jadi propane. Okay. Ada kat sini. Dia akan alirkan melalui delivery tube dan masuk ke dalam test tube. Tak perlu pakai burette sebab kita bukan nak tengok kadar. Kita just nak kumpul saja. Lepas tu sepatutnya test. Betul ke dalam ni propane ke gas lain? Okay. Air mesti ada. Bubble ni tak ada pun tak apa, nak lukis boleh. Pastikan saluran ni, gabus ni ialah ketat lah. Boleh saya tahu apa function porcelain chip? Anyone? What is the function of porcelain chip? Dehydrating agent. Dehydrating agent ataupun absorb the water. Tapi biasa dalam kimia jawab dehydrating agent lah. Jangan absorb the water. Okay. Sama maksud sebenarnya. Okay. Next one. Exercise 6. SPM 2015. Question from structure number 6E. Electrical energy can be generated from chemical reaction. Using your knowledge in electrochemistry, draw an apparatus set up to show how electrical energy can be generated in a laboratory. Hiduplah pakai generator, pakai bateri lah. Okay, bateri ialah chemical cell. Okay, so sekarang ni memang soalan ni bebas. Kau fikirlah apa sahaja, tapi ideanya ialah ada bateri ke tak ada bateri dalam apparatus? First. Tak ada bateri. Ada. Electrode mestilah berbeza jenis metal dia. Mesti beza metal ya. Kau jangan buat kayu dengan plastik pula. Agak-agak lah. Okay, ya. So simple. Buat simple saja. Tapi sebenarnya saya ada banyak jawapan. Okay. Saya nak pergi yang simple dahulu. Okay. Yang simple ni mesti dua metal yang berbeza. Any metal can be. Zinc dengan copper. Tapi macam ni. Saya lupa lah. Any metal pun agak-agak lah. 3 metal pertama dalam ECS ataupun series electropositivity, electronegativity tu jangan gunakan. Apa dia? Lithium, sodium, potasium. Itu memang tak logik. Lagi satu antara benda yang tak logik ialah kepingan emas. Aurum. Cikgu saya nak guna aurum juga. Cikgu saya berdiri apa? Makmal tak ada. Dalam kertas saya nak tulis aurum juga. Tak logik. Silver boleh. Aurum setahu saya kurang nak diterima lah aurum. Okay, ya? So zinc dengan copper. Pilihan yang bijak. Ada juga cikgu saya nak power lagi. Saya nak guna magnesium and copper. Silakan. Okay je. Cikgu magnesium dengan zinc boleh. Adik-beradik emas boleh. Magnesium, aluminium, zinc. Itu adik-beradik okay. Dan pastikan elektrolitnya yang boleh conduct electricity lah. Which is copper to sulfate boleh. Hydrochloric acid boleh. Sebab soalan ni dia tak spesifikkan apa-apa pun boleh ya. Hydrochloric acid solution mesti ada. Okay. Voltmeter sebab kita nak menghasilkan elektrik. Okay. Mentol pun boleh. Tahun 2015 dia terima semua. Ammeter boleh, galvanometer boleh, mentol boleh. Tetapi sebenarnya jawapan yang utama ialah voltmeter. Sebab kita nak menghasilkan elektrik dikira melalui voltage, voltmeter. Okay, selain daripada itu kita boleh gunakan Daniell cell.
Okay. Dua elektrolit yang berbeza. Kalau zinc rendah dalam zinc sulfate, kalau copper dalam copper sulfate, mesti ada salt bridge. Label salt bridge ya. Hydrochloric acid ke, hydrochloric acid jangan. Biasanya kita guna sodium chloride solution. Boleh? Okay. Ataupun gunakan YouTube. Ni tak ada label ni. Pastikan berlabel. Okay ya. So 3 markah untuk soalan ni biasanya. Functional apparatus, carbon electrode. Kenapa carbon ni? Label electrolyte. Ni tak ada, ni soalan lain rasanya ni. Jangan ambil yang bawah ya. Just label dan juga apparatus yang betul lah. 2 metal yang berbeza. Okay, kita pergi soalan nombor 7. A student carried out an experiment to study one of the factors affecting electrolysis. We have table 9.2 below. Shows the observation for 2 sets of experiment. So the first set, the cathode will produce colorless gas, while the anode will produce greenish yellow gas. Ni mesti pekat kan. Lepas tu greenish yellow gas ni gas apa ya? Gas apa greenish yellow gas? Chlorine. Chlorine gas. Thank you. Pandai. Okay. Set 2 pula. Cathode ialah colorless gas. Anode colorless gas. Okay. So, biasanya yang ini oksigen lah. Cik nak bagi tahu terus ni. Yang sebelah cathode sebab dia negatif, yang datang H+. So, hydrogen gas. Dua-dua ni hydrogen gas. Ini chlorine gas. Yang ini oksigen. Mana datang oksigen? 4 orang hutan. Equation kat sini biasanya 4 orang hutan. So, you akan dapat oksigen gas. Okay. Kita tak nak tengok equation pun, saja cerita. Using a suitable electrolyte, describe an experiment you can be carried out to obtain the observation as in table 9.2. Okay. Your description should include the following apparatus setup. Following apparatus setup. Okay. Itu je ke soalan dalam awak punya handout? Itu je kan? Ya. Okay. So, kena lukis. Mana lukis apa ni? Okay, saya nak tanya. Elektrod ada. Okay, first. Bateri ada ke tak ada? Tak habis kalau tunjuk je. Bateri ada ke tak ada? Ada. Ada. Mesti ada bateri. Pandai. Elektron nak pakai elektron apa ya? Carbon. Pandai. Awak macam anak saya darjah 1 lah. Bila cikgu dia jawab macam tu lah. Berapa? How many? 17. Betul lah kan? Okey lah tu. Nampak sangat kau budak sekolah lagi. Okay, guna carbon ya. Okay, very good. Carbon. Elektrolitnya namakan. Okay, Any. Bukan Any. Tak boleh. Suka hati Any je. Apa-apa yang ada chloride. Mesti ada chloride. Cadangan awak? Elektrolit mesti ada chloride. HCl. Okay, good. Sodium chloride. I like that answer. Lagi. Tak ada idea dah. Magnesium chloride. Okay. Janji dia adalah soluble salt. Okay. Cik Pah tak boleh. Siapa Cik Pah? Lead chloride tak boleh. Silver chloride tak boleh. Mercury chloride pun tak boleh. Yang lain belasah. Sebab semua boleh jadi solution. Okay. So, lukisan ni biasa je. Cuma kalau saya nasihatkan letak A, emitter juga. Biasanya ada emitter. Okay, masalah kat sini saya nampak. Nampak ni? Tak bersambung. Ada terputus lah pula, ada tiba kat situ. So, bila awak melukis macam cantik. Ini pun terputus. Cikgu, macam tu pun cikgu tengok? Ya. Saya tengok. Saya nampak. Saya pangkah. Okay, kalau nampak lah. Okay, elektrod guna carbon. Elektrolit awak namakan. Ammonium chloride tak boleh. Silver chloride tak boleh. Copper chloride tak boleh. Kenapa copper chloride tak boleh ya? Recheck ya. So, apa-apa sahaja asalkan yang ada chloride. Magnesium chloride, zinc chloride, potassium chloride, sodium chloride, hydrochloric acid. Boleh. Tapi kalau sebut nama salt, kena sebut solution yang hujungnya. Magnesium chloride, solution. Zinc chloride, solution. Potassium chloride, solution. Mesti ada perkataan solution masa awak label. Okay. Diagram yang lain macam biasalah. Beaker, elektrolit mesti dash-dash. Okay. So, yang ni antara yang glamour lah ditanya ya. Now we go to exercise 8. A student carried out an experiment to determine the heat of combustion of ethanol. He found out that 0.575 grams of ethanol is used to increase the temperature of 100 centimeter cube of water from 28 towards 62. So, peningkatan temperature.
So, draw the apparatus set up to carry out the experiment to investigate the heat of combustion of ethanol. Baru cerita tadi, mesti pakai copper can. Sebab the idea is, semua aku nak cerita, tapi korang nak cerita apa? Okay ya, so mesti ada copper can. Mesti ada alkohol. Alkohol tu tak kalah letak kat atas meja kan. Dia kena bubuh dalam satu botol tu. Apa entah botol tu namanya? Lupalah. Kalau dah label awak namakan botol tu apa? Ada siapa-siapa ingat? Spirit lamp. Spirit lamp, thank you. Kau jangan perita hari raya. Jawab macam tu sesalahkan. Okay, thank you. Yang penting, ni hak kiri dan kanan ni selalu terlupa. Ni pendinding daripada gangguan, bukan gangguan syaitan lah. Gangguan angin yang lalu. Okay, sebab dia akan menyebabkan api kita meliuk-liuk. Kita nak api kita steady. Touch the bottom of the copper can. Sebab ideanya pembakaran alkohol, kita nak haba. Semua heat pergi dekat air. Ideanya semua heat pergi dekat air ya. Okay, so apparatus set up kena pakai pipe clay triangle. Okay, mesti ada dalam spirit lamp. Api tu mesti touch the bottom of the copper can. Mesti gambar dia mesti cecah Ini pun tak cecah sangat. Dia mesti cecah. Bukan cecah cecah. Mencecah. Mencecah. Menyentuh permukaan bawah copper can. Thermometer. Yes, kena letakkan. Water kena dash. Label mesti copper can. Syukur saya nak pakai gold can. Gagak lah kan. Copper can je lah. Pakai yang biasa. Kau jangan nak yang pelik-pelik pula. Alkoholnya namakanlah. Dalam soalan dia minta nama tak? Tak ada disebut alkohol. Ada ethanol. So sepatutnya label kat sini ethanol. Ikut soalan ya. Ethanol. So ethanol lah. Windshield nama dia. Mesti lukiskan. Okay? Boleh lukis? Pastikan awak boleh lukis ya. InsyaAllah hari yang bahagia nanti. Bila sekolah buka, InsyaAllah kita doa. Kita kena yakin sekolah akan buka. Nak kena hantar tau cam diagram ni. Agaknya lah. Macam mana nak hantar? Dah lah tak bagi kertas kat awak. Nanti kita fikirkan cara lah. Janji awak lukis dekat iPad tu. Cikgu nak hantar. Cikgu nak apa cikgu? Semualah iPad saya. Cikgu nak cam diagram. Cikgu nak latihan chapter 2. Semua ada. Tinggal zap je. Tinggal airdrop je. Okay. Pastikan ada. Kita pergi ke soalan yang ke-9. Okay. SPM 2018. Soalan nombor 5. Structure nombor 5B ya. So kita ada series of reaction involving salt P. Dia nak heating of salt P in reaction 1. In your diagram show how to verify the gas release. Okay. Kita nak tengok heating salt P. This is salt P. Heated. Saya nak tengok yang atas je. Yang bawah ni biar dululah. Okay. Bila panaskan, awak akan dapat solid Q that change colour. Yellow when hot, white when cold. Ada siapa-siapa boleh teka apa ke binatang yang solid Q ni? Ujungnya oxide. Oxide apa? Zinc. Yes, thank you. Zinc oxide. Okay. Dia bukan zinc je ya. Kalau zinc atap zinc reban ayam nenek awak tukar colour jenuh kau. Dia zinc oxide. Okay. Zinc oxide akan tukar colour. Colourless gas. Salt P. Colourless gas. So gas apa ni Salt P. Bukan salt B ya. Salt P. Dengan nitric acid dapat solution R. Colourless gas tanpa warna air. How to verify the gas release. Okay, first kali kita kena tahu ni, gas apa ni? Siapa boleh teka? Salt P panaskan saja kita akan dapat metal oxide dan satu gas. Rasanya ada satu je. P dengan nitric acid. Yes, macam mana awak boleh teka carbon dioxide? Cerita sikit. Kagum pula saya. Sebab kita tengok yang bawah baru kita tahu. Dengan nitric acid, dapat 3 produk kan. Bila 3 produk, mesti metal carbonate kat sini. Okay. So metal carbonate. Y ni sama ya. Oh, kat atas boleh, kat bawah pun boleh. Kepada saya kat atas ni susah juga lah nak tentukan apa gasnya yang kat bawah ni. Bila dengan acid, kita akan dapat 3 produk. So yang kini mestilah carbon dioxide. Salt P ialah metal carbonate. Y ialah carbon dioxide. Okay, nak test carbon dioxide. Sekolah rendah mana buat dah. Kan? Apa dia? Lime water. Ya. A very good answer. Aku dah rasa macam Wakanda lah. Yes, lime water. But make sure the delivery tube should be deep into the lime water. Kalau tak deep, habislah carbon dioxide tu keluar.
taklah lalu lime water. And the lime water will turn Cloudy. cloudy, chalky, milky. Ada banyak pilihan perkataan. So pakailah apa yang awak biasa. Okay. Mesti serongkan. Okay. Mesti ada heat. Mesti ada salt P. Nak letak zinc carbonate pun boleh, tak ada masalah. Boiling tube mesti clamp. Dia tak boleh terbang terapung-apung dengan kuasa gaib. Tak boleh. Ni, delivery tube ni kau jangan nak sumbat-sumbat. Biar dia kosong je kat mula-mula dengan hujung. Jangan tutup. Pastikan gabus ketat. Lukislah benda tik-tik atas dan bawah dia. Okay. So markah 2. Functional diagram. Correct label. Reject jika letak stopper di lime water. Kenapa tak boleh letak? Ada siapa ada idea? Awak tak boleh letak. Suka hati akulah nak letak. Kenapa tak boleh letak stopper kat sini? Any idea? Logik je. Siapa nak cuba? Tak ada? Cuba apa cikgu? Cuba apa? Saya ulang soalan saya. Awak dia kata reject letak stopper kat lime water punya test tube ni. Biarlah nak letak stopper pun. Meletup? Nanti meletup cikgu. Takut pecah. Nanti pecah. Takut pecah. Too many gas. Okay. Takut nanti Logik cikgu kau. marah sebab kaca pecah. Logiknya ya Allah. Betul juga tu. Tapi pada saya tekanan dia tak adalah tinggi sangat. Dia tak pecah pun. Kalau dia pun dia meletup keluar kepup kat atas macam tu lah. Okay, logiknya sebenarnya kita nak lalukan dia gas tu. Hang nak keluar api lah. Kami nak hang, iaitu gas carbon dioxide, main lalu sikit dekat lime water. Bagi lime water tu tukar warna je. Kami bukan nak simpan hang pun. Kata kita kepada carbon dioxide. So it doesn't really matter carbon dioxide nak keluar lah. Tapi kau mesti lalu lime water. To make sure, bukan to make sure, we would like to know who are you. Kata kita kepada carbon dioxide. Okay? Now, last one. Exercise 10. SPM 2019. Question structure number C. 5C. Number 2. A soap anions consists of 2 parts, which is hydrophilic, suka ke air, and hydrophobic, takut ke air. Draw a label diagram to show the solubility of both parts of the soap in the water and the grease stain on clothes. Gambar sabun tu banyak kan, tak tahu nak lukis yang satu. Tapi ni dia nak ya, yang tunjukkan solubility. Maksudnya, janganlah kau tunjuk, cikgu kain dah bersih, itu dah lepas basuh baju, dah kering, dah tinggal lipat je kan. Ni masa sabun tu, bahagian sabun tu, dia duduk, hydrophilic duduk kat mana, hydrophobic duduk kat mana. Mesti ada lemak ataupun minyak dengan kain. Okay. Any idea? So nak SPM sebenar ni, suruh lukis. Itu sempat lukis rasanya. Okay, hydrophilic masuk dekat bahagian apa? Dah lah takut. Hydrophilic suka air. Dia dekat mana? Suka air, so dia duduk dekat? Dalam air. Dia duduk dekat dalam air. Okay, kalau hydrophobic? Dua air. Dua air. Ya. Yelah kat luar air Dalam dekat mana? kotoran. Dalam kotoran. Ingat ya, kotoran ni biasanya lemak. Boleh saya tanya, yang kepala bentuk bulat tu hydrophilic ke hydrophobic? Hydrophilic. Kepala tu hydrophobic. Pilih. Hydrophilic. Hydrophobic tu yang ekor dia. Okey, mari kita lihat gambar. Gambar klasik gitu. Sebenarnya sikit rumah juga ni. Okey. So, ini kotoran. Kari mamak nasi ikan dah beratok. Boleh beli makan kat rumah, tak boleh makan kat kedai. PKPD, PKPP semula. Okay. So this is the hydrophilic part in the water. Water kena dash-dash supaya kata, ni water. Ni pula minyak. So letak kat ekor dia terendam dalam ni. Sebab bahagian ekor ni ialah hydrophobic part. Okay, dan ini pakaian cloth. Kena label ni semua. Water, cloth, grease. Tak grease pun, oil pun kita terima. Kau jangan tulis kari mamak pula. Hydrophobic part and hydrophilic part. Itu antara label yang kita perlukan untuk soalan ni. Okay. So, saya dah habis soalan tapi saya terfikir pasal sabun ni. Kenapa? Sajalah ni kan, kala-kala COVID ni.
kenapa kita kena cuci tangan dengan sabun? Maksud saya sentiasa cuci tangan kan, antara cara nak mengelak COVID-19 ialah sentiasa cuci tangan. Bila kita keluar ataupun sentuh apa barang pun kena cuci tangan supaya bersih dan tak kena COVID lah ideanya. Soalan saya, apa kaitan sabun dengan virus COVID ni sebenarnya? Macam mana sabun? Sabun je kot. Macam mana dia boleh bunuh kuman? Ada siapa ada idea? Kat luar virus Kuman ada tu lipid tergelincir layer. cikgu. Minyaklah kau. Saya terima, sedap, saya kena posting. Kuman tergelincir, wow, pandangan yang baik. Tetapi, minta maaf, salah. Ada cubaan lain? Positifnya, ya Allah, Kat okey. luar virus ada lipid layer. Oh, siapa tu? Indonesia ke? Ya cikgu. Betul lah, saya cam suara Indonesia. Ada lipid layer, lipid tu apa? Lipid. Lemak. Perkataan lipid, yes, lemak. Saya suka ayat awak. Okey. Dalam luar virus, apa aku cakap ni? Bahagian luar virus ada lipid. Okey, teruskan Nisha. So, soap boleh break down lipid layer tu and virus akan mati. Okay, so which part of the soap will enter the lipid layer of the virus? Hydrophobic part. Yes, hydrophobic part. Terima kasih. Saya ada je gambar dia. Okay, mari kita tengok. Saya terjumpa benda ni. Dia sebenarnya boleh ditanya ya, sebab dia ada kaitan dengan sabun dan juga berita terkini, hiburan sensasi, iaitu virus. Rupanya di bahagian luar virus, ini COVID ni. Okey, dia ada lipid membrane. Okey, dekat bawah ni lipid membrane. So ni luar ni ialah lipid membrane. Ni fatty lipid membrane. So dalam soap ada dua bahagian, iaitu hydrophilic, bahagian kepala ni, bahagian ekor dia kita panggil hydrophobic. Ni nama lain dia, tapi dalam silibus kimia kita panggil hydrophilic, hydrophobic. Okay, so those hydrophobic, dia takut ke ayat, dia sangat attract pada lipid. Manakala bahagian hydrophilic will be attracted to water. Okay, so apa yang berlaku ialah, nampak ni molekul sabun, dia akan tenggelamkan diri dia dalam virus COVID. Sebenarnya semua virus sebenarnya, bukannya COVID je. Cuma yang latest sekali ni COVID lah kan. So apa yang berlaku ialah, bila kita cuci tu, soap molekul akan tarik virus ni, dia pecahkan dia. Okay, so memusnahkan lipid membrane of the virus, and the virus will be killed. Senangnya nak bunuh virus kan, pakai soap je. Sebab tu ada orang minum air sabun. Masa tu dia dah kena virus COVID. Dettol pun ada. Okay, ideanya aku dah kena COVID, macam mana orang kata basuh tangan, aku minum air sabun, aku minum air Dettol. Tak boleh lah macam tu. Ini ialah precaution. Sebenarnya bukan COVID sahaja, semua virus kita boleh hindarkan melalui cuci tangan. Nampak kepentingan cuci tangan? Nampak ya? Nampak. Okey, boleh ditanya ya dalam SPM sebab latest ni kita tapi tak tahulah macam mana soalannya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah doa kita sentiasalah cuci tangan sebelum makan. Nyah kau COVID, kita jaga kita mari semua. InsyaAllah semua orang akan dapat chemistry A+. Any questions? Ada soalan apa-apa nak tanya? Okey.